Apabila kita mengkaji tentang genom virus di Malaysia, dia boleh beri manfaat kepada masyarakat Malaysia khususnya. Pertama sekali, apabila kita memahami pattern perubahan pada genom, kita boleh mencipta vaksin yang sangat spesifik kepada populasi kita. Dr. Hajar Fauzan Ahmad dari Universiti Malaysia Pahang UMP merupakan antara penyelidik universiti terawal di Malaysia yang melakukan penyelidikan genom COVID-19. Menurut pensyarah kanan Fakulti Industri, Sains dan Teknologi ini, penjujukan genom amat penting bagi merungkai misteri mengenai COVID-19 yang merupakan sejenis novel coronavirus atau virus corona baru yang terlalu mudah untuk bermutasi. Kajian genom juga katanya membolehkan penciptaan alat-alat diagnostik baru yang mudah digunakan dan menghasilkan keputusan yang lebih cepat berbanding RT-PCR. Beliau bersama kumpulannya di UMP lebih memfokuskan penyelidikan protein pepaku atau protein spike, yang mana mereka mahu melihat perubahan yang berlaku terhadap protein pepaku itu kepada varian-varian COVID-19 di Malaysia. Kami jumpa G1.223C. G1.223C ni adalah protein yang kan kita tadi saya cakap bila dia bind kepada ni dia akan melekat kan. G1.233C ni positive effect di mana dia akan menyebabkan fusion tu menjadi lagi kuat. Sebab itulah kami faham bila ada mutasi ni dia menyebabkan dia lagi mudah infect manusia lah sebenarnya. Dia bind tu satu hal. Lepas tu bila dia fusion tu dia lagi menjadi kuat lah, transmembran, dia masuk dalam membran sel tu. Ini Delta yang terbaru lah dalam bulan 7 itu kami sekuen. Kami perasan kita sebut Delta, tapi Delta tu dah ada 2 jenis lah sekarang ni. Dan ini agak baru. And then saya dah minta kawan saya daripada Pakistan untuk buat analisis ni lah. Data tu kita punya. Yang ni mutasi di Delta ni, sikit je mutasi dia. Yang lagi satu ni banyak. Dan dia melibatkan nukleokapsid, lepas tu ORF. Kita nak tahu macam mana bila ada 2 jenis Delta lah. Sama orang tu kena, sama ada dia menyebabkan badan lebih sakit ke atau lebih sihat. Ataupun mutasi ini menyebabkan Delta tu sebenarnya menjadi semakin stabil dan menjadi makin lemah. Menerusi penjujukan genom, Dr. Hajar Fauzan bersama rakan-rakan penyelidik beliau, antaranya Dr. Ummu Afira Zainul Abid dan Dr. Aini Syahidah Mayasin, juga berjaya menjejaki lokasi asal dari mana seseorang itu mendapat jangkitan virus berkenaan. Katanya, genom ibarat kad pengenalan kepada virus COVID-19 yang telah menjangkiti seseorang individu itu. Hasil kajian penjujukan genom COVID-19 yang dilakukan Dr. Hajar Fauzan turut diiktiraf di peringkat global. Selain itu, kami juga giat melakukan kerjasama penyelidikan antaranya dengan UKM, dengan UIA dan juga dengan Pakistan, di mana pihak daripada Pakistan ini telah membantu kami dalam dari segi untuk mengkaji mutasi-mutasi yang berlaku pada virus ini dengan lebih details. Selain itu, kami juga melakukan kerjasama dengan Broad Institute daripada MIT Harvard, di mana kami berperanan sebagai Science Communication. Projek tersebut di mana kami mengkaji perubahan-perubahan pada genom manusia lah sebenarnya. Dan dalam kajian tersebut kami menemui 13 lokai gen yang menyebabkan keparahan kepada sesuatu individu apabila dijangkiti dengan COVID. Kalau kita ada data ni, sebenarnya kita boleh bantu public health specialist untuk mapping juga. Maksudnya macam contoh, kalau yang ni data yang sangat besar lah yang melibatkan Delta seluruh Malaysia kan. Tapi kadang kalau tempat yang kecil, kita nak tahu kluster kan. Macam contoh baru ni macam kita dah 2 kali lah, maksudnya kluster outbreak daripada macam hospital. So baru ni pun berlaku outbreak dekat beberapa hospital juga dekat Pahang ni. So sebenarnya bila kita buat benda ni, kita boleh mapping juga. Maksudnya adakah kluster tu berpunca daripada satu orang ataupun daripada satu sahaja varian, ataupun kita sebenarnya ada beberapa varian. Dia boleh mencantumkan puzzle lah sebenarnya. Dekat Pahang pun beberapa kes yang kami tengok adalah maksudnya dah keluar daripada PKRC, dah discharge, tiba-tiba datang dengan simptom yang lagi teruk pada hari ke-16, ke-14. So benda tu masalah kita adalah bila kita upload data, maksudnya yang lain-lain ni, kita tak spesifik. Tapi kalau kita spesifik, kita boleh analyse lagi daripada clinical symptoms. Maksudnya apa kaitan antara varian tu dengan simptom yang pesakit ada.
Dan satu lagi benda yang menarik tu kita panggil genomic epidemiology lah. So benda tu memang boleh mapping Pahang Selangor. Adakah semua ni berkait satu sama lain? Macam tadi kan soalan, adakah daripada kluster yang sama kan? So benda tu dia mungkin boleh menjawab lah sebenarnya. Pasal tu kita memerlukan, maksudnya macam probably bukan setakat UMP, tapi sebab gerakan ni maksudnya macam IMR, beberapa tempat melakukannya. So kalau kita dapat collaboration tu, maksudnya data daripada setiap pesakit, daripada sekarang ni kami daripada Pahang tu kami ada data klinikal pesakit semua, tapi limitasi kami adalah pada data daripada negeri-negeri lain yang IMR upload semua tu lah. Kalau tak kita boleh analyse further. Lepas tu macam contoh, macam ni kan sebenarnya mewakili setiap pesakit kan. Kalau kita ada data, maksudnya daripada segi klinikal, maksudnya pesakit ni apa travel history dia, sejarah travel dia kontak dengan siapa, dan kita kaitkan dengan benda ni, dia akan menjawab lagi banyak lah sebenarnya. So benda ni sangat penting supaya kita dapat tahu siapa musuh kita yang tak nampak tu. Data-data yang saya ada tadi tu, saya akan gunakan Nextclick ni lah. Dia satu web-based server lah yang telah dibangunkan oleh saintis-saintis supaya semua saintis kat dunia ni yang menjalankan kajian tentang COVID boleh analyse mutation apa yang berlaku dekat setiap gene lah. So saya fokus dekat gene S, iaitu spike protein. Kemajuan dalam penyelidikan dan pembangunan merupakan salah satu faktor yang dapat memajukan ekonomi sesebuah negara. Oleh sebab itu, Kementerian Pengajian Tinggi amat menitik beratkan aktiviti penyelidikan dalam kalangan anggota akademik dan pelajar-pelajar di IPT bagi menghasilkan output dan outcome berimpak kepada kerajaan, komuniti, industri dan akademia. Antaranya, kajian penyelidikan yang dijalankan oleh Universiti Malaysia Pahang bersama pihak COVID-19 Host Genetic Initiative. Hasil kajian berhubung penjujukan genom manusia yang bertajuk Mapping the Human Genetic Architecture of COVID-19. Ini merupakan salah satu contoh aktiviti penyelidikan yang sangat penting kepada negara, terutamanya ketika kita sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19. Universiti Malaysia Pahang UMP ditubuhkan sebagai sebuah universiti awam teknikal pada 2002, menawarkan pelbagai jenis program berasaskan kejuruteraan dan teknologi. Tidak mahu menoleh ke belakang lagi, universiti yang terletak di Pekan Pahang ini mahu terus menjadi sebuah universiti unggul dalam melahirkan para graduan serta penyelidik yang boleh menghasilkan produk atau perkhidmatan yang bermanfaat kepada dunia. Sejajar itu, UMP juga melancarkan Pelan Strategik 5 tahun yang digelar UMP 25 bagi memastikan pencapaian universiti terus cemerlang dan dalam masa yang sama dapat mengkomersialkan hasil kajian universiti berkenaan. Graduate UMP ni mungkin dia akan terdedah pada teaching factory, real setting environment. So that mungkin ada kelebihan lah dari segi itu lah. Dan juga kita juga tidak meninggalkan fundamental research contohnya. Dan UMP pun kalau kita lihat dalam COE yang ada di UMP pun, yang saya katakan kita ada 13, kita ada 2 fundamental lah sebab kita fokus kita pada applied. So kita ada 10 applied. Kan, mana kita nak student kita buat projek dengan industri, sebab tu kita ada grant padanan industri. Mana UMP akan bid dengan industri, kalau dia bagi duit kita counter balik boleh bagi padanan lah. Mana kita nak supaya industri tu tak rasa only one sided. Dia two ways. Kita projek ni kita buat sama-sama, kita put stake sama-sama lah. Macam itulah. So mana kita lebih fokus kepada industri lah kalau kita nak sesuai dengan status kita sebagai MTUN lah. Kementerian Pengajian Tinggi yang aktif dalam membantu universiti-universiti awam turut menyumbang kepada penghasilan penyelidikan bertaraf dunia. Malah KPT juga menurut Profesor Dr. Kamal Zuhairi turut membantu universiti-universiti dalam mengenengahkan produk-produk mereka.
KPT juga ada program-program contoh Festival of Ideas yang mana kita boleh mengenengahkan produk-produk UMP kepada luar, dan KPT juga mengadakan contohnya every 2 years pencipta, dan pameran-pameran ni UMP pun boleh participate, everybody boleh participate, dan kita boleh mengenengahkan kadang-kadang produk kita ni kita tak ada publicity. So dengan adanya program-program ni kita dapat ni lah. And definitely grant punya tu memang KPT one of the best lah. Dia punya grant sistem dia ada FRGS, LRGS yang ada yang ada baru kan. LRGS jejak ulung contohnya. This is for breakthrough research. Yang mana Malaysia kita rasa kita ramai penyelidik tapi kita tak menjadikan yang breakthrough research. Yang mana ini pun adalah satu benda yang baik lah. Meskipun mendapat sokongan padu daripada KPT khususnya dan kerajaan amnya, namun UMP menurut Profesor Dr. Kamal Zuhairi tidak mahu hanya bergantung kepada dana tersebut sahaja. UMP katanya cuba berdikari dengan mengorak langkah menceburi bidang perusahaan sosial dan mengkomersialkan hasil kajian dan produk-produk yang dihasilkan di universiti berkenaan. Antara angle ialah kita yang pertama kita buat untuk penguasaan ini, kita memperkasa polisi perkomersialan UMP lah. Yang mana sekarang ni bila staff menjalankan aktiviti perkomersialan, dia dianggap sebagai bekerja lah. Sebab apa? Sebab bila kita buat syarikat di bawah UMP ni, UMP ada 40 pegangan lah, 60 pegangan. Semaknanya bila staff tu keluar untuk menjalankan aktiviti perkomersialan, dia juga bekerja lah. At the same time, dia boleh menggunakan tu untuk kenaikan pangkat. So Fauzan pun akan benda yang sama. Pada satu ketika, pada masa yang dia anggap sesuai, dah ada permintaan, dan kita akan buka syarikat untuk dia lah. Dan hasil syarikat tu lah yang kita nak kalau kaitkan balik dengan UMP 25 tu, result UMP akan ditingkat melalui syarikat ni lah. Bila result tingkat, mana kita mungkin dapat tahun ni keuntungan certain, kita akan recycle balik, sebahagian kita masuk result, dan lepas certain years kita akan dipanggil macam fixed deposit ke return on investment, kita dapat balik duit, dan result semakin meningkat lah. Dan result tu yang kita akan gunakan untuk ni lah. Pada masa akan datang, kita akan gunakan supaya tak mengurangkan penggantungan kepada kerajaan lah.